Jadi tuan-tuan yang mulia, pada petang ini saya bersama Encik Kabul daripada JPMC, kami tergerak untuk membuat polis report ke atas Parti Bangsa Malaysia yang baru ditubuhkan, yang salah satu agenda mereka secara terang-terang tanpa mereka malu, mereka nak jayakan Great Reset 2030. Great Reset 2030 ni adalah satu agenda yang telah diorganize oleh World Economic Forum, iaitu diketuai oleh George Claus ni. Mereka Great Reset 2030 ni adalah ke arah komunisme, nak tukar negara ni ke arah komunisme. Bermakna mereka ni dengan secara terang-terang mendukung agenda New World Order, dan agenda ini menjadi ancaman kepada kedaulatan Malaysia, di mana Malaysia mengamalkan prinsip demokrasi, iaitu raja berperlembagaan. Kalau Great Reset 2030 ni diteruskan, bermakna Islam dan juga kedudukan orang Melayu terancam. Kerana ini adalah agenda terang-terang yang akan membuang raja-raja Melayu dan juga agama Islam. Ini adalah Reset 2030 ni adalah agenda New World Order. Dan reset ini akan menyebabkan kita punya generasi muda kita tidak akan mengenal agama dan tidak akan mengenal raja-raja Melayu, dan ini adalah satu ancaman dan ia melanggar perlembagaan Malaysia. Dia terang-terang melanggar perlembagaan Malaysia, di mana kita mengamalkan demokrasi berparlimen ini, raja berperlembagaan. Jadi antara agenda mereka ialah mereka membentangkan paper ideologi komunis, iaitu we own nothing but we are happy. Ini setiap tahun di Davos yang dipelopori oleh World Economic Forum ini. Dan ini menunjukkan agenda ini nak dibawa ke Malaysia, dan ini kita perlu tolak dan kita perlu tentang sebagai rakyat Malaysia yang mengamalkan agama Islam dan juga mengamalkan sistem demokrasi raja berperlembagaan. Jadi sistem ini yang dibawa adalah sistem komunis, dan kita harap pihak polis, pihak kerajaan mengharamkan Parti Bangsa Malaysia ini secepat mungkin, kerana ia melanggar perlembagaan Malaysia sendiri. Jadi saya bersama Encik Kabul membuat report ini supaya kerajaan menyiasat perkara ini. Okey, tambahan daripada saya, kita nak dalam report ni kita bagi tahu mereka buat function ni pada 21 bulan 12. Okey, sudah hampir seminggu, 2 minggu. Hampir 2 minggu. Tapi tidak ada pihak lain. Kita tunggu pihak lain untuk buat report. Tapi saya lihat kita rakyat Malaysia lebih suka membawang di Facebook. Kita buat video tu awal-awal kat TikTok, tapi akhirnya kita tak buat report. Saya menyeru semua rakyat Malaysia. Saya menyeru semua rakyat Malaysia yang cintakan keamanan. Tak kisah semua bangsa, Cina ke, Melayu ke, India ke, Kadazan ke, Sabah ke, Sarawak, sama-sama kita keluar buat report, sebab perkara ini bukan perkara main-main, tuan-tuan. Menukar mereka, genom. Agenda dia adalah cuba menukar genom modification. DNA saya kita. Tak nak, betul, mungkin dia kata dia tersasul, tapi cara dia cakap tu dalam kepala dia, point Shakespeare tu dah ada. Dan terus terang, dia tersasul bukan suka-suka tersasul. Allah bagi dia tersasul. Tuhan yang punya langit dan bumi ni yang bagi dia tersasul. Oleh sebab tu kita semua rakyat Malaysia yang cintakan keamanan, yang cintakan humanity, kan, kita mau buat report kepada Muhammad ni, dan kita nak kerajaan atau pihak berwajib siasat segera. Siapa di belakang mereka? Apakah agenda seterusnya? Apakah tambahan lagi 5 pillars tersebut? Dia tersebut bio apa? Bio weapon ke? Bio apa? Apa lagi bio? So benda ni sangat bahaya untuk negara kita. Dan kalau kita rakyat Malaysia tidak bertindak, kalau pemimpin tak bertindak, kalau pemerintah tak bertindak, kalau pihak berkuasa bertindak, makanya kita takut esok anak cucu kita akan lenyap pada bumi tanah Melayu ini, bumi Malaysia ni. Baik, itu saja pada saya, Kabul Idris. Genom modifikasi ini adalah penukaran DNA manusia, dan ini berlanggaran dengan kehendak Allah SWT. Sebab manusia ni ada kaum, ada kuat, ada bangsa, dan mereka nak tukar ni supaya kita ni taat bawah New World Order nanti. Jadi ini satu benda yang bahaya, dan ia bertentangan dengan agama kita. Jadi insyaAllah kita harap rakyat Malaysia semua bergabung untuk buat polis report yang seterusnya kepada pelancaran
dan kita mahu Parti Bangsa Malaysia ni diharamkan kerana dia membawa agenda jahat komunisme ke negara kita. Sekian. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trust in the leadership of Azmin and Muhyiddin. Okay, basically this is not about Azmin or Muhyiddin. I'm here to talk about the Great Reset of Malaysia. I'm here to talk about a new political party, a new political platform that inshallah with our agenda, the agenda that we are bringing in, which we call the Great Reset, I've underlined 6 pillars, the main 6 pillars. We are talking about genome modification, we are talking about apa ni tadi kita cakap pasal ekonomi, kita cakap pasal apa yang saya perhatikan adalah di dunia satu golongan elit sedang menekankan perlunya the Great Reset. The Great Reset ni banyak alasan yang diberikan, di mana apa yang saya lihat adalah ini akan menjurus kepada kalau sistem lockdown yang dijual oleh pihak-pihak ni kepada negara-negara ni yang sedang diikuti dengan membuta tuli ni, yang saya sebagai saintis, ini pendapat saya dan saya berhak beri pendapat, adalah sistem yang salah. Kalau dibiarkan berterusan, apa yang akan berlaku dan sedang berlaku adalah perniagaan kecil dan sederhana atau industri kecil dan sederhana besar akan makin pupus. Kalau benda ni berlarutan dalam tempoh 10 tahun atau kurang, akan sampai satu tahap di mana lebih separuh populasi akan kehilangan segala-galanya dan bergantung sepenuhnya kepada kerajaan. Dan pada tempoh itu, orang akan sanggup gadaikan segala-galanya, termasuk milikkan peribadi, tanah dan sebagainya. Maknanya orang perorangan tidak boleh miliki apa-apa dan bergantung sepenuhnya kepada kerajaan. Jadi kerajaan akan memiliki, ini akan memudahkan untuk penggubalan undang-undang ke peraturan ke yang wajar sekiranya perkara ini berlaku, agar milikkan peribadi ini tidak dibolehkan dan semuanya hanya boleh dimiliki oleh kerajaan atau syarikat-syarikat korporat besar yang bersangkut paut dengan kerajaan. Dan kerajaan akan memberikan anda apa yang perlu berdasarkan keperluan, dan pada masa itu orang akan sanggup bekerja untuk gaji sedikit sebab keperluan mereka tidak banyak. Ini akan sebenarnya menjurus kepada ideologi Marxisme yang dibawa oleh Karl Marx. Ajaran ideologi Marxisme ni adalah asas kepada komunisme. Dan saya tidak kata mana-mana kerajaan sedang dengan sengaja berbuat begitu. Tapi apa yang saya lihat ialah ia menjurus ke arah sana. Dan saya terkejut. Mula-mula selama beberapa bulan saya sangka yang ini saya sahaja rasakan begitu. Tapi saya terkejut apabila saya baca beberapa kata-kata oleh tokoh-tokoh yang menekankan The Great Reset ni. Mereka juga ada sebut tentang kebaikan ideologi Marxisme atau Marxism. Dan apa yang sedang berlaku dalam penjarakan sosial lockdown ni semua adalah kita rakyat beransur-ansur telah dijauhkan daripada masjid. Kalau saya masjid, kalau bukan Muslim daripada tokong, ya, Cina daripada tokong, Hindu daripada kuil dan sebagainya, tempat ibadat. Dan beransur-ansur kalau benda ni berpanjangan, akan muncul satu generasi baru yang kurang berpegang kepada ajaran agama, keagamaan, dan lebih senang menjurus ke arah ideologi Marxisme. Ini adalah satu bahaya yang sedang saya nampak menimpa negara ini sekiranya kita tidak mampu berdiri atas diri sendiri tanpa merujuk kepada kuasa-kuasa barat dan membuat keputusan sendiri berdasarkan satu kepakaran yang melibatkan orang-orang yang benar-benar tahu cara nak menangani wabak COVID ni. Dan saya tidak ingin ulang lepas langkah Sheraton dan sebagainya, bagaimana sah kerajaan inilah yang telah menyebabkan wabak COVID ni menjadi menggila.